Cocok. Ya, boleh. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala pada malam ni sebagai mengambil sempena hari raya Korban yang tak lama lagi, minggu depan. Betul tak minggu depan? Betul tak minggu depan? Maka sedikit kita buat ulang kaji, tazkirah, tausiah ataupun soalan-soalan berkaitan dengan korban. InsyaAllah sikit lagi lah kita mukadimah dulu kalau ada apa-apa soalan. Tak nak jadi macam semalam, dekat 2 jam tak boleh berhenti. Kalau saya tahu awal-awal lagi kita buka soalan. Akhir sekali lepas kita dah habis 40 minit, adalah sikit soalan. Ingat cukup sejam 20 minit soal cukup lah. Tak boleh. Pukul 10 baru boleh sampai rumah daripada kuliah maghrib. Tak nak jadi macam semalam. Jadi kita pendekkan mukadimah. Tu pendek mukadimah. Yang mana korban ni ialah satu ibadah. Itu nombor satu. Korban-korban ni ibadah. Itu nombor satu. Dan ibadah kan, kalau silap buang ibadah kan berdosa. Sembahyang sunat. Sunat ialah sembahyang sunat itu sunat. Tapi ketika sembahyang sunat tu buat salah, saja je sujud 3 kali, saja je tak nak rukuk, kan berdosa. Sunat je pun, perkara sunat dia adalah ibadah. Kalau nak buat wajib betul. Kalau tak buat tak berdosa. Baca Quran kan sunat. Tak baca Quran tak berdosa pun. Tak berdosa. Sedih lah. Kita nak buat kerana nak pahala, tapi akhirnya dosa pula. Dahlah habis duit. Dahlah duit tu habis je tak buat tu. Betul berdosa pula lagi. Rugilah. Dah duit habis dosa. Pahala tak dapat. Jadi nak buat tu biar buat dengan betul. Biarlah buat tu dengan betul. Dia adalah ibadah. Tu nombor satu. Jadi kita kena masa buat tu ingat dia adalah ibadah. Ingat tu satu perkara. Dan korban ni juga syiar. Korban juga syiar. Syiar ni macam mana? Syiar ni satu keadaan yang ditunjukkan pada orang ramai. Syiar ni mesti dihebohkan. Syiar ni mesti ditunjukkan. Bukannya disorok.
Kita tahu dalam masalah ibadah paling cantik kita sorok. Tak? Paling cantik kita sorok. Sorok, jangan tunjuk kat orang ibadah kita. Tapi ada ibadah yang kena tunjuk. Ibadah tapi tunjuk kat orang. Bukan belagak, tunjuk. Iaitu ibadah wajib. Ibadah wajib kena tunjuk kat orang. Sebab apa? Sebab tak boleh nak timbul belagak, riak. Tak boleh perkara wajib. Boleh lah nak riak. Pergi semayang apa dia? Semayang subuh dengan bangganya. Loh, semayang subuh tu wajib. Tak boleh bangga. Yang nak bangga ni, apabila dia ibadah sunat. Puas senam, buat lembek, buat tak larat. Buat apa? Puas senam. 2 hari lagi nak raya. Raya yang puas senam. Saya cakap orang. Boleh. Boleh nak riak takabur boleh. Tapi perkara wajib tak boleh. Bulan Ramadan sedih, buat lembek. Kenapa? Puasa Ramadan. Mana boleh? Nak belagak tu. Maka yang wajib-wajib ni silakan nak tunjuk kat orang. Boleh tunjuk dekat orang. Yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib boleh tunjuk kat orang. Malah tunjuk tu dengan tak ada perasaan takabur lah. Tunjuk tu show off. Tunjuk tu malah dia boleh jadi dakwah. Dia boleh jadi dakwah. Contoh kita nak pergi masjid. Jiran-jiran kita tak pergi masjid pun. Kita pergi tu, kita tengok, nampak macam dia pintu terbuka tu, pintu sebelah. Kita pun buat slow-slow, buat keluar motor. Start slow-slow. Padahal start boleh pergi terus. Tapi slow-slow nak bagi dia bunyi motor, dia nak tengok, pergi masjid, dakwah. Boleh. Tapi bukan dengan niat untuk takabur kan. Dakwah bil hal dia panggil. Dakwah dengan cara perbuatan. Pakaian kita ni. Pakaian kita sama lah. Pakaian kita kan boleh dakwah, boleh jadi dakwah. Jadi begitu juga korban. Korban ni boleh jadi dakwah. Sebab tu kena buat secara terbuka. Dan di Malaysia antara negara, kalau ikut orang-orang luar negara yang cakap, di Malaysia antara korban yang terbaik kerana dia buat di surau masjid. Di tempatnya macam kat India ke, kat mana ke, kat Pakistan ke, di tempat mereka buat sendiri-sendiri. Sebab korban ni bukan mesti kena buat ramai-ramai. Buat keluarga je. Ada duit sikit, buat kambing. Ada duit banyak sikit, buat lembu. Tak cukup duit, bagi-bagi dengan adik-beradik, dengan orang dalam rumah. Jadi tak perlu buat ramai-ramai macam kita dah buat ni. Oleh kerana mereka faham gitu. Dan memang ibadah korban macam tu pun. Memang macam tu ibadah korban. Maka dia buatlah sendiri-sendiri. Macam kita lah. Sedekah kita buat sendiri-sendiri je. Ada ke? Buat program ramai-ramai bersedekah, pakat-pakat bagi semua tengok. Tak ada. Kita tak buat gitu. Tapi nak buat boleh. Tapi kita tak buat gitu. Tapi dalam masalah korban kita buat. Dalam masalah korban kita buat. Iaitu kita buat ramai-ramai. Dan negara lain bukan tak ada. Tak semua buat. Kita kalau berkawan dengan orang-orang luar daripada Nusantara ni, kita tahu lah. Kalau tak berkawan tak tahu. Saya berkawan. Kadang-kadang tak kerti. Dia cakap Urdu kita. Bila tahu masuk time Ramadan, dia beritahu lah. Orang Melayu bagus cakap. Tak pakai tudung pun puasa. Puasa tu. Tapi semayang tak bagus. Semayang dia tak tinggal. Dia sanggup buat kerja. Tak semayang dia semayang nanti. Tapi orang kami Pakistan bagus. Sebab apa? Semayang akan tinggal kerja yang dia buat kerana nak semayang. Tapi puasa tak bagus. Diorang tak larat puasa. Diorang tak heran pun kalau diorang tak puasa. Minyak mulut dia kata. Dia cerita. Nampak kita terbalik. Jadi setiap bangsa negara dia ada style dia. Style kita buat korban ramai-ramai. Itu bagus dan kekal kan. Malah sunat ramai-ramai itu juga bagus dan kekal kan. Sunat yang khitan ramai-ramai tu. Cuma sekarang nampak tak berapa nak ramai lah. Sunat. Ada yang pergi doktor seorang, 2 orang, seorang aja pergi. Sedangkan tu syiar. Jadi korban ni syiar. Bila syiar, tunjuk. Tunjuk dekat orang kafir. Maksud tunjuk tu bukan pergi panggil dia. Buat secara terbuka, dia tengok. Cukup lah tu. Bukan untuk orang kafir je, untuk orang Islam sendiri. Dia adalah syiar. Bila dia adalah syiar, maka tunjukkan dan hormati syiar itu. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah sesiapa yang menghormati, menunjukkan syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya itu satu perbuatan yang mana dia terjadi kesan daripada sifat-sifat takwa orang yang beriman, orang yang mukmin. Dengan ada iman tadi, maka kita nak tunjuk azan kita kuat. Itu antara syiar. Antara syiar. Jadi, oleh kerana dia syiar, maka tunjuk kat orang.
Jangan sorok. Kalau tak sesuai perkataan tunjuk tu, kata macam menunjuk pula. Okey, tukar. Apa dia? Jangan sorok. Jangan sorok tu tunjuk lah. Kadang-kadang perkataan ni orang tak apa suka dengar. Kita nak buat ibadah, tak nak lah tunjuk kat orang. Okey. Bukan tunjuk. Jangan sorok. Buat korban, jangan sorok. Buat korban, jangan sembelih. Kalau nak buat sendiri, dalam bukan halaman, depan rumah kita tu, tempat parking tu, jangan sembelih kat situ. Kalau nak buat sendiri, sembelih kat luar pagar, dekat longkang tu, senang ada air, boleh jiruh terus. Jangan buat dalam tu, sebab dia macam nyorok. Kenapa? Takut jiran tengok tak boleh bagi daging, kenapa? Tak nak bagi daging ke apa? Jadi tunjuk. Lebih baik lagi buat secara berkumpulan, macam kita duk buat ni. Mantap dah. Kerana sebelum masa korban ni, sebelum darah tu sampai ke bumi, sebelum on the way, perjalanan daripada leher binatang korban kita, lembu, kerbau, kambing kita, daripada leher dia ke lantai, ke bumi, ke tanah, sejengkal je tak? Jengkal lah. Mana orang sembelih atas meja gini? Sejengkal je. Sebelum darah tu menitik ni, dah dilukakan dah, menitik ni, belum sampai kena bumi, Allah dah terima dah korban tu. Sedangkan kalau ibadah lain, sedekah yang lain-lain, tengok dulu, macam-macam nak tengok dulu. Tapi korban tak ada tengok. Sebelum darah tu kena bumi, Allah terima dah. Sebelum darah tu terkena bumi, sedangkan darah dengan bumi tu sejengkal aja, tak sampai, dia telah berada di satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dia berbeza dengan ibadah lain. Ibadah lain banyak nak audit. Tengok itu, tengok ini, tengok itu, tengok ini, banyak audit. Kalau korban tak, cukup syarat dan rukun, belum darah tu kena bumi, dia dah naik satu martabat makam di sisi Allah, makam yang tinggi sedikit daripada sebelum tu. Jadi lakukan korban untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dan sujudlah untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu antara cara untuk mendekatkan diri pada Allah, iaitu sujud. Macam-macam cara lagi. Dan antara caranya adalah korban. Taqarrub ila Allah. Korban ni, apa tujuan korban? Atau qaraba. Qaf, roba kan? Qaraba. Apa tujuan korban ni? Taqarrub ila Allah. Taqarrub tu qaraba lah, iaitu mendekatkan diri pada Allah. Itu tujuan korban, mendekatkan diri pada Allah. Jadi korban, kalau kita mampu, kita korban. Sebab Nabi pernah bagi amaran. Dia kata siapa yang mampu tak korban, jangan datang masjid kami. Masjid Nabawi lah, masjid kami. Nabi pernah cakap gitu. Kalau contoh kat sini kan, Salahuddin ni cakap je tau, siapa yang mampu tapi tak korban juga, tak mari sembahyang kami. Macam tu. Kalau kita duk cakap dengan kawan-kawan pun dah rasa lain macam. Ini Nabi cakap dekat para sahabat. Maka kerana keras je amaran Nabi tadi, sebahagian ulama, sebahagian mazhab, antaranya mazhab Hanafi, dia kata wajib. Wajib. Kalau tidak berdosa. Kalau mampu, wajib. Sebab Nabi keras tu amaran tu. Kalau mampu, tak korban, jangan datang sembahyang kita orang. Macam tu. Jangan sembahyang kita orang, pergi sembahyang sendiri. Kan kerah tu. Tak nak geng, tak nak kawan. Kan kerah. Maka mazhab Hanafi mengambil riwayat tadi, dia mengatakan sesiapa yang ada kemampuan selama 4 hari. Kemampuan 4 hari untuk dia hidup. Tambah lagi cukup untuk buat korban. Tambah lagi. Maka siapa tak buat berdosa. 4 hari je. 1 hari berapa modal nak hidup dia dan tanggungan. Semualah, termasuk tempat tinggal, pakaian, makan, semualah yang keperluan dia dan tanggungan dia. Berapa sehari? Kiralah rumah sewa tu berapa. Kalau rumah beli tu berapa, sebulan nak kena bayar ke berapa, kira sehari tu berapa. Kira rumah sehari RM50 rumah, ya ke? Kalau 50, RM1,500 kan sebulan. Lebih kurang dah ya dah tu. Kita ambil lah contoh gitu. Rumah RM50 sehari. Okay. Makan, kira RM50 juga. Kira ambil mudah lah, senang ni. RM50 juga. Anak ada 3-4 orang gitu, suami isteri, RM50. Makan tu 2 kali. Bukan makan yang 8 kali sehari, bukan. Makan yang 2 kali. Makanan yang wajib 2 kali. Pakaian nak letak apa, RM10 sehari.
Ada ke beli baju sampai macam tu? Kalau kita kira lah, kita beli setahun 2 helai, berapa harga? Bagi, ingat-ingat sehari tu berapa ringgit je kot. Kita letak je lah 10 ringgit, itu pun dah banyak sehari tu. 50, 10. Apa lagi? Apa lagi kepat? Api air apa semua tu? 10 ringgit lagi, jap. 10, 120. Rokok tak masuk. Tak masuk. Sebab kalau tak isap rokok boleh mati tau. Macam tu kan? Ini tak isap rokok boleh mati tau. Tak boleh, tak masuk juga. Tak kira, tak masuk yang tu. Ni nak kira jumlah je. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Keperluan? Makan. Kenderaan. Letaklah apa-apa. Lepas dah letak semua. Dia dan keluarga. Bukan dia seorang, dia dan keluarga. Akhir sekali, kita letak-letak lah. 500 sehari. Oi, banyak lah tu. Itu melampau lah tu, 500 sehari. Tak apalah, malah nak kira. 500 sehari modal untuk dia hidup. Kali 4. 2,000. Ada ni, ada 2,000. Kali 4. Dan tambah lagi, berapa? 700 apa sini? 800? 78. Ambil 800 lah, senang nak kira. Malah kira susah. 800. 8 tambah 500? 1,300. Siapa yang ada 1,300 sekarang tak masuk korban, nanti tak masuk korban nanti pada satu hari bulan nanti 1 hingga 4 tu berdosa. Agak-agak ada ke orang ada 1,800 sekarang? 1,800 apa? Tengok muka kaya kan semua ada sini. 180,000 ada. Tiba-tiba je, saya tak cukup 1,800, saya ada 1,500. Tengok ia kedok ni. Tengok kereta besar. Itu mazhab Hanafi ni, bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Kita cuma nak fikir-fikirkan. Ada 1,800 dan ada 1,800 tu, itu pun kira dah terlebih-lebih dah tu. Sehingga satu masuk hari raya, masih lagi ada 1,800. Dia nak hidup 4 hari boleh dengan duit tu, dan cukup untuk dia korban. Tak korban, berdosa. Masa ni semua mengaku mazhab Syafi'i. Oh, kita Syafi'i lah masa ni. Masa pergi Mekah sibuk nak guna mazhab Hanafi. Sebab mudah. Sampai kat sini nak ikut mazhab Syafi'i pula. Kita gitu lah kita. Mazhab kita mazhab mudah.com. Cari yang mudah aja yang kita nak. Jadi mazhab Syafi'i ya, dia sunat muakkadah, sunat muakkad yang kalau tak buat banyak duit, tak buat pun tak berdosa. Sebab sunat. Tapi mazhab Hanafi ingat. Mazhab Hanafi kalau macam kita ni yang ada 1,800 pada hari raya, itu pun kira dah terlebih lah tu. Berdosa kalau tak korban, berdosa. Kerana wajib. Macam mana kita? Telefon kita tukar berapa kali? Setahun. Setahun sekali, 2 tahun sekali. Mahal lah, ribu-ribu. Beli iPhone 6,000 boleh, relax keluar duit. Baru 780 dah gigil lah. Kita. Dan kalau kita tengoklah perbelanjaan kita tengok sendiri. Perbelanjaan kita. Baru ni yang baru buka apa? Lotus lah. Lotus baru buka. Pergi beli belah dah habis berapa ratus? 700-800 habis. Sebulan punya makan lah. Macam-macam kita beli makan. Tapi itu kita habiskan tiap-tiap bulan tu. Sekali beli 800, 900. Sekarang ni satu troli tu je. Dulu 800 3 troli. Sekarang satu troli je 700-800 tu. Kita beli sebulan. Lepas tu bulan depan beli lagi. Makanan bukan makanan yang kalau tak makan mati pun. Tak makan pun okey je yang makanan yang kita beli tu. Bukan keperluan pun, banyak kehendak je. Tapi kita boleh buat, no problem untuk makan, tak salah makan. Tapi bila korban, setahun sekali. Gitulah kita. Itu kita fikir-fikir yang kita belanja. Jadi korban tu wajib pada mazhab lain, walaupun mazhab Syafi'i tak wajib, tak terasa ke terdetik dekat hati kita. Macam aku tak buat korban, tapi duit ada ni. Tak ada rasa tak? Memanglah mazhab Syafi'i tak berdosa. Ada rasa tak? Kalau tak ada rasa, kita kena pergi ngaji tu, ngaji tasawuf tu. Dia kena rasa macam bersalah. Tak bersalah, tapi rasa macam tak sedar hati. Lepas tu orang bagi, ni saya korban ni. Nak bagi daging. Kita nak ambil tu rasa macam berdosa je. Rasa berdosa. Rasa-rasa ni tasawuf. Dia bukan pekah. Pekah tak ada rasa. Pekah tak ada. Pekah tak ada rasa. Tauhid tak ada rasa. Tauhid dan fiqh tak main rasa. Yang rasa ni tasawuf. Jadi tak terasa ke? Aku tengok gaji dia dengan gaji aku, dia apa? M40. Aku T20 tak? Betul tak sebut? Aku T20. Dia M40. Macam mana dia masuk, aku tak masuk? Terasa tak masa nak ambil tu? Dia bagi kita tu. Sepatutnya kena ada rasa.
Sepatutnya kena ada. Bila ada rasa macam tu, okey tu. Walaupun tak buat pun, rasa tu nak tu. Rasa macam bersalah, rasa macam kedekut, kodokut. Rasa macam kita rasa, tapi ambil kau, ambil, buat muka handsome je. Tapi dalam hati rasa macam teruk sangat aku. Bila ada rasa tu, next ni insya-Allah lah boleh buat. Ada rasa, kena ada rasa macam tu. Saya tengok Bangladesh. Kita yang sebut Bangla, dan kita sebut tu dengan nada, bukan nada mulia. Bangla. Nada mulia. Bunyi pun rasanya tak sedap, macam taklah hina, tapi kita sebut Bangla. Okey. Tahu tak? Dulu sini saya tengok payah nak cari Bangla. Sini. Tempat saya dulu. Ampang. Dia saja. Tak apalah, ada satu hal tu. Saya bukan nak cerita pasal tu. Nak cerita pasal ketika korban. Masjid kami di Ampang tu buat korban 9 ekor. Buat korban ni lah macam kita ni, buat 9 ekor. Tiba-tiba diorang kata diorang nak tumpang. Nak tumpang, bukan nak tumpang tempat. Bukan nak tumpang buat korban. Diorang buat cara diorang. Dia ada cara diorang sendiri, diorang buat. Diorang nak tumpang supaya buat ramai-ramai. Nanti kan boleh pinjam pisau ke apa lah. Nak buat sekali di situ. Oh, boleh. Tahu tak berapa ekor? 28 ekor. Yang Bangla yang ada kat situ taklah seramai Melayu. Saya rasa berapa? Ramai, tapi taklah seramai. Saya rasa ada dalam 500 orang je kot. 500 orang, ramai tu 500 rasa ada. Tak kisahlah yang ada permit, tak ada permit, semua campur sekali je. Satu rumah tu dia masuk sampai 20 orang. Tu dia punya pasal lah. Kita nak cerita pasal tu. Tapi ada 500 orang. Yang Melayu Islam ni apa? Saya rasa 1,000 ke 2,000 macam tu, tak ingat lah. Macam mana kita punya bangga 9 ekor. Tahun ni lebih, tahun lepas 7, tahun ni 9. Mari diorang 28 ekor. Rupa-rupanya ada buat, ramai yang buat seekor seorang. Memanglah. Dia persen 500 orang tak semua buat. Mungkin buat 300 orang, 200 orang, tak tahulah. Dan yang buat tu pula ada yang seekor-seekor. Bila dia buat seekor untuk dia, lembu. Bila kita tanya kerja apa? Wedding bang. Wedding, tak malu ke? Kita yang nak buat gate dengan dia. Gate kita mahal berapa puluh ribu. Emas punya, cat emas lah, itulah, stainless steel lah kita punya gate. Dia buat kerja tu. Wedding. Kerja wedding. Rupa-rupanya setiap bulan dia memang letak dah. Ini untuk kampung, ini untuk makan, ini untuk ini untuk korban. RM50 kot. Berapa dah? 60 ke? Tengok gaji dia. Dia masuk RM100 ke 200 ke untuk korban. Patut pun. Memang ramai. Dan dia pergi tengok kita punya ni, yang 9 ekor tu, 8 ekor rupanya 8 ekor yang peserta, seekor yang kerajaan bagi. Ada YYB bagi tu lah. Bila kita tengok, seronok dah ni. Bila tengok ada orang 28 ekor semua gemuk-gemuk, kalah kita. Diorang pergi mana? Tokek, sini ada lembu lah. Dia pergi kat kandang dekat dia punya ladang. Ada lembu, ada. Ini tak mau. Ini berapa? Masa tu lah, harga masa tu saya tak ingat, rasa 3,000 kot masa tu. Harga normal 3,000. Ni cerita lama ni. 3,000. Ini 3,000. Yang 4,000 punya tak ada. Macam tu dia tanya. Dia pergi, akhir sekali pergi. Bang, kita sudah cari sini, keramat sudah cari, dia sebut satu-satu. Semua sudah cari. You pergi Selayang ada. Oh, dia pergi Selayang pula. Akhir sekali jumpa. Sebab apa? Apa sahaja dia cari banyak sangat ni? Dia cari yang harga 4,000 waktu tu. Yang mana 3,000 harga normal, harga biasa. Kalau sekarang biasa 4,000 lah. Ke? 5. Harga biasa 5. Kalau sekarang ni mungkin dia cari harga 6,500 yang sekarang. Macam tu lah. Akhir sekali jumpa. Jumpa. Semua dia ambil. Lepas tu cari lagi. Cari. Dia cari yang gemuk, yang mahal. Terbalik lah kita. Jadi, sebab bagi mereka wajib. Bangladesh ni mazhab Hanafi. Wajib. Tak buat berdosa. Dia kata buat berdosa. Jadi kita kadang malu dengan Bangla. Dari segi amalan kita tu. Itulah pengorbanan nama dia. Itulah yang kita kata, dengan kita berkorban, kan, kita telah melakukan satu pengorbanan. Saya suka guna ayat ni. Apabila kita berkorban, apabila kita masuk korban, adakah kita terkorban?
Kena dengar betul-betul. Apabila kita masuk korban, berkorban, adakah kita terkorban? Jika kita masuk korban, tapi kita tak terkorban, tak sampai matlamat. Tapi sah, tak sampai matlamat. Terkorban macam mana? Terasa tak yang kita sayang iaitu duit, kita keluar? Rasa tak? Kalau tak rasa, tak sampai hikmah. Sekadar sah dapat pahala, hikmah tak sampai. Sebab hikmah korban ni nak bagi terasa yang kita sayang ni kita bagi Allah. Mudah-mudah kata gitu lah. Yang kita sayang ni aku korbankan. Sebab tu nama berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itu lagu. Korban. Jadi bila keluar duit terasa tak? Kata keluar satu bahagian tak terasa. Dia belum sampai hakikat korban yang sebenar. Sepatutnya dia kena masuk seekor. Jika dengan satu bahagian dah terasa, maknanya dia tak banyak duit sangatlah. Maka cukup memadai dengan satu bahagian. Bila keluar tu, ada orang satu bahagian keluar, rasa lah. Rasa perit. Sebab duit dia tak banyak sangat. Simpanan dia pun tak banyak sangat. Jadi perit rasa. Aku nak kumpul ni berapa bulan dah tak tahulah peritnya. Cukuplah untuk satu bahagian. Ada orang satu bahagian tak rasa apa pun. Celah gigi je. Cuba 3 bahagian. Ada rasa? Tak ada. 5 bahagian? Tak ada. Seekor? Pedih rasa pedih. Pedih nak keluar tu. Masa tu satu. Keluar satu ekor. Dia ada rasa tu. Sebab tu namanya korban. Bila berkorban, maka kita terkorban. Terkorban apa? Terkorban duit lah. Terasa habis duit. Terasa nak beli yang ni bulan depan tak boleh beli ya. Sebab apa? Kalau beli makin kurang pula duit simpanan. Jadi biar dulu. Kan berkorban tu. Kan berkorban. Jadi macam tu lah lebih kurang. Jadi korban kerana dia akan dapat satu darjat yang tertinggi. Malah walaupun hadis ni hadis dhaif, dia akan menjadi tunggangan. Hadis ni bukan hadis sahih, dia hadis dhaif. Tapi taklah sampai tahap maudhu' palsu. Iaitu yang kita korban tu lah yang kita akan tunggang nanti. Jadi kalau kita nak tunggang nanti kat padang mahsyar, mestilah nak yang hebat. Lagi dia sihat, lagi dia besar, lagi kuat lah. Tak tahulah bentuk macam mana lembu. Naik lembu sungguh ke? Ataupun lembu dalam maksud kiasan ke? Akhirat nanti tak tahulah. Sebab dekat akhirat nanti macam-macam PE ada. Ada orang berenang dalam peluh dia sendiri. Tak boleh bayang macam mana peluh dia. Tak tahu. Ada orang tertelan peluhnya sendiri sebab dia punya peluh dia sampai sini. Gok turun sikit peluh. Lepas tu peluh balik. Lepas tu nak jalan gok telan. Gitu lah. Macam mana wallahualam tak boleh bayang kat padang mahsyar. Macam-macam PE ada. Ada orang merangkak. Ada orang laju macam kilat. Ada orang VIP. Antara Tok Bilal. VIP, leher panjang. Dalam hadis menyebutkan orang yang muazzin, yang istiqamah muazzin azan, leher panjang. Leher panjang tu maksud VIP. Kan leher panjang kan VIP. Kan VIP kan jalan tegak. Kita jalan je ni. Itu tak dapat gaji lagi, jalan slow je. Leher pendek. Ni kalau VIP je ni. Dia mana jalan macam tu? VIP kan jalan je ni. Kan leher dia tegak. Dia panggil istilah leher panjang dalam hadis tu. VIP. Jadi bila di akhirat macam-macam, ada VIP, ada macam kilat, lajunya jalan tu. Ada macam-macam, ada dia tak panas. Ada telanjang, ramai yang telanjang lah. Ada dapat pakaian, berpakaian. Ada haus, ada tak haus. Macam mana nak dapat tu? Nabi sebut dah, siapa yang memberi pakaian kepada orang lain ketika di atas dunia, maka Allah bagi pakaian waktu tu. Siapa yang bagi makan minum kepada orang lain di atas dunia, Allah bagi makan minum. Gitu lah. Adalah cara dia. Adalah fadilat-fadilat. Itu kena cek kitab fadilat lah. Jadi ada juga yang naik kenderaan. Yang naik kenderaan ni, mengikut riwayatnya, yang kita korban tu lah. Tak semestinya buat 7. Ada orang macam mana, dia pakai akal-akal dia. Dia buat 1, tahun depan buat lagi. Cukup 7, tak buat cukup lah. Dah seekor lembu. Tak, dia bukan pakai akal gitu, tak gitu. Bukannya habis kalau buat 1, naik apa? Naik kaki sebelah. Bukan. Dia tak boleh fikir. Padang mahsyar tak boleh fikir. Sebab Nabi kata di padang mahsyar ada yang jalan dengan mukanya. Sahabat pun pelik. Macam mana jalan dengan muka? Orang jalan dengan kaki. Kalau jalan merangkak tu okey lagi. Menerak jalan tu faham lagi macam ni.
Habis lah, rosak lah semua, sakit lah. Iyalah, tapi faham lagi. Berjalan dengan muka je. Kaki duduk atas. Tak boleh fikir. Nabi kata, bukan itu aja yang tak boleh fikir. Banyak lagi benda lain yang kat pada masa tak boleh fikir. Jadi janganlah kita fikir, buat 7 kali, cukup seekor lembu. Lepas tu tak payah buat dah. Tak. Ibadah korban adalah Idil Adha. Id Adha. Id tu kembali. Ulang, kembali. Apa? Buat balik. Jadi Idil Adha. Adha tu udhiyah. Udhiyah tu korban lah. Korban tu bahasa Arab udhiyah. Jadi Id Adha. Id tu kembali, Adha tu udhiyah. Kembali korban. Jadi bila masuk time korban, Idil Adha, kembali korban lah, bukan 7 kali. Setiap tahun lah, selagi mampu lah. Cerita yang mampu ni. Yang tak mampu, kita tak cerita yang mampu. Tiap tahun. Jadi tak payahlah nak buat sampai 7 kali. Buat 7 kali, lepas tu stop, bagi isteri pula 7 kali. Lepas tu anak pula 7 kali. Tak. Isteri kalau dia tak mampu, tak adalah. Duit dia tak ada. Dia tak adalah buat. Tak adalah tuntutan untuk dia. Kita je lah buat tiap tahun. Kesian lah dia. Tak. Dia tak ada duit kan. Oh, nak juga dia merasa. Sponsor je. Sponsor dia, jangan lupa kita buat sekali. Bukan sponsor dia kita tak buat. Jadi tak, kita sponsor dia kita tak buat. Allah, salah lagi dari segi aulawiyat, keutamaan. Kalaulah kita tak nak sponsor dia, isteri, kita buat kita aja. Lebih kesian dia. Dah tak nak sponsor dia. Habis tu dia ada pahala dia sendiri. Pahala dia sendiri, ada pahala orang perempuan ni. Dia ada cara dia lagi. Dia buat kat suami dia begini-begini, ada pahala dia sendiri. Kita lelaki ada pahala kita. Ini kita bertinggalkan sepatutnya kita bagi kat dia pula. Alamak. Terbalik kod. Tu. Cuma apabila nak buat, dah sebut tadi, walaupun ianya sunat dan banyak fadilat, nak buat mesti betul. Mesti cukup rukun dan syarat. Maka ingatkan balik kita, apakah rukun korban? Bunyi pelik tak? Tak apalah, kita tukar lain. Apakah syarat sah korban? Tu boleh tak? Terima, rukun korban ni macam pelik bunyi. Tak apa, tukar je ayat. Apakah syarat sah korban? Kalau tak cukup syarat ni, tak sah korban. Buat dah berapa puluh kali dah, kena tahu. Yang pertama, syarat sah korban yang pertama, an'am. Bahimatul an'am. Binatang yang tertentu. Binatang ternakan. Apakah binatang ternakan tu? Sedang aja. Unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri ataupun kibas. Sama tu. Biri-biri kibas tu sama. 5 jenis. Kuda ke walaupun kita bela? Rusa ke walaupun kita bela? Seladang ke kita bela? Seladang. Apa lagi? Apa yang kita bela? Kijang ke? Semua tak boleh. Walaupun kita bela. Yang boleh hanya 5 tadi ataupun 6 tadi lah. Kibas dengan tu. Okay. Satu tu yang pertama. Yang kedua, sembelih dia tu pada hari raya Aidil Adha, hari tasyrik, hari pertama lah senang cerita. Hari pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab lain, raya pertama 2, 3 je, raya keempat tak sah dah. Jadi sebagai menghormati, meraihkan mazhab lain, jangan buatlah raya keempat. Kecuali bila dah terkepit sangat, barulah buat. Sebab mazhab Syafi'i sah juga. Tapi kenapa nak ambil risiko mazhab lain kata tak sah, sedangkan ada 4 hari, kenapa ambil hari keempat juga? Nak tanya je. Oh, masa tu tak ada duit lagi, cek dapat pada sekian-sekian, dia clear pada sekian-sekian. Contohlah. Jadi hari keempat je boleh buat. Buat. Tapi kalau ada masa saja bila hari keempat, apa pasal? Buatlah hari ketiga. Malah yang paling afdal hari pertama. 2 syarat dah. Yang pertama binatang an'am, bahimatul an'am. Yang kedua, yang disembelih tu pun dengan niat korban tadi pada hari raya pertama, 2, 3, 4. 2 dah. Apa lagi syarat dia? Tu saya bantu tu. Sekarang bagi yang ketiga. Seorang cakap letih tak? Binatang tadi, bahimatul an'am tadi mesti cukup umur. Mesti unta 5 tahun. Kalau setengah kita kata 5 tahun penuh 1 hari. Dia nak bagi tahu biar cukup. Nanti kan ni berapa tahun tak cukup lagi, 2 bulan. Akhir 5 tahun tu tak mau. Dia kata 5 tahun penuh 1 hari. Senang kali je. 300 tahun 354. Ni Qamariyah bukan Syamsiah. Qamariyah. 354 tak? Ke 355?
354 kali 5 berapa? 5 tu 5 tahun. 354 tu setahun Qamariah. Kalau Syamsiah 365 tak? 354 kali 5. Lepas tu tambah 1. 1 tu nak bagi tahu dah terlebih. Berapa jumlah hari tu, itulah binatang unta tadi. Boleh. Woi, kena detail macam tu. Ya. Okeylah, kita tak main unta, kita main lembu. Alright, lembu 2 tahun. Setengah kita kata 2 tahun 1 hari. 1 hari tu nak bagi tahu biar terlebih. Susah nak kira lah. Payah nak faham. 354 kali 2 tambah 1. Maknanya 354 kali 2 709 hari. Umur lembu tu ke atas. Kalau 706 hari dah sembelih, tak sah. Ataupun tak cukup 2 tahun lagi 2 lagi tak cukup, tak boleh, tak sah. Jadi kena tahu masa nak beli tu, kena tahulah ada ilmu. Ataupun kita percaya kat orang jual lah. Kalau percaya orang jual tu, dia kata begitu, kita percaya. Kita tak ada ilmu, tak apalah, dia tanggung lah apa-apa hal. Tapi sebaiknya kita lah ada ilmu. Belek gigi dia, tarik gigi dia. Gigi dia tak boleh tengok gigi. Masa beli tu, masa nak beli, tengok gigi kejap. Tengok, gigi gini. Orang pandai dia tengok gigi dia. Gigi bersalin ke tak bersalin ke, gigi tu. Ambil kat tapak kaki, tengok. Orang pandai lah. Kalau tak pandai, nak macam mana? Kita tak pandai. Tanya orang pandai. Siapa orang pandai? Tukang jual. Dia kata, dia tipu, dia lah tanggung. Mesti 2 tahun ke atas. Kalau itu lembu, kerbau pun sama, 2 tahun ke atas. Yang ketiga, kambing pun sama, 2 tahun ke atas, kambing kampung. Tapi biri-biri atau kibas, setahun ke atas je. Setahun 1 hari. Ataupun tak cukup setahun pun tak apa. Dengan syarat dah tanggal gigi, dah bersalin gigi. Salin gigi bongsu. Katalah umur 10 bulan baru, kibas atau biri-biri tadi. Tapi dah bersalin dah gigi, dah gigi susu dia dah tercabut, naik gigi dewasa, gigi depan. Gigi diorang punya gigi, diorang pula. Biri-biri punya gigi, kibas punya gigi, tahu tak dia ada belah mana? Bawah ke atas? Dia ada gigi bawah ke dia? Dia tak ada gigi, dia bukan gigi penuh macam kita. Dia ada bawah je, atas tak ada. Tu yang gigi atas. Boleh. Tengok tu gigi. Oh, ni gigi dewasa dah ni. Gigi dah tumbuh ni. Maknanya umur berapa ni? 10 bulan. Boleh. Itu hanya kibas dan biri-biri. Dah tahu tu semua? 3 syarat. Lagi. Syarat binatang. Tak ada cacat. Tak ada aib. Istilah kita dia bagi tidak ada aib. Ataupun tak cacat. Apa maksud cacat? Dalam tubuh dia tak ada satu juzuk walaupun sedikit yang tanggal, yang tercabut. Bulu tak apa. Bulu bukan kita tak panggil tubuh. Bulu tercabut tak apa. Togel tak apa. Togel tak apa. Tapi tak boleh. Walaupun telinganya tagging sekalipun. Ketak tu jatuh besar ni. Telinga dia. Bubuh tagging pun tak sah. Tak boleh. Sikit pun tak boleh jatuh. Tapi kalau terkoyak tak ada masalah. Telinga terkoyak. Koyak macam tu. Tak ada masalah. Janji jangan jatuh walaupun sikit. Telinga ke apa-apalah. Kalau tanduk terpatah tak ada masalah. Sebab kita tak makan tanduk tu, tak ada masalah. Tapi tanduk terpatah sekali dengan isi sikit. Tak boleh. Tu. Tak ada aib, tak ada cela pada binatang itu. 4 dah. Apa lagi? Binatang dah habis dah. Selesai dah binatang habis. Masa nak sembelih pula. Masa nak apa? Masa setelah disembelih pula. Sembelih lah dengan ada niat sebenarnya sembelih. Okey. Binatang telah disembelih. Adakah bila binatang sembelih korban dah selesai dari segi itu? Belum lagi, pembahagian pula. Kemudian bila dah ditumbangkan, berapa banyak wajib bagi fakir miskin? Wajib. Bukan yang kita buat. Yang kita buat, saya tak tanya yang kita buat. Saya tanya yang wajib, minimum. Berapa banyak? 1/3 yang kita buat. Wajib ke? Kalau tak buat 1/3 dosa? Ataupun tak sah korban? Sah. Walaupun tak buat 1/3. Itu yang kita buat. Saya tanya yang wajib. Tak banyak. Satu orang yang buat tu, peserta sorat yang buat tu, satu orang cuma 1 kati aja. Tu yang wajib. Bukan 1/3. 1 kati. 1 kati tu pun sebenarnya para ulama tak kata sekati. Dia kata satu keadaan, satu amount daging lembu yang
yang kalau buat gulai tu okey. Biasanya orang buat gulai banyak tu. Kalau contoh dia besar ni, boleh tak buat gulai? Memang boleh. Logik tak? Tak boleh. Tak sah kalau bagi banyak ni, fakir miskin. Tak sah. Agak-agak banyak mana. Jadi kita gitu, lebih kurang besar tapak tangan. Okey tak kalau buat gulai? Memadai tak? Logik tak? Okeylah. Banyak mana lebih kurang satu kati lah. Saya bukan satu kati, mungkin 500 gram, mungkin 400 gram. Yang penting kalau nak buat gulai tu rasa berbaloi. Bukan ini potong buh dalam bihun je ni, sikit sangat. Maka dengan banyak itu yang dia bagi, tak sah. Jadi untuk sah, sekurang-kurangnya kena bagi. Bagi pula mesti dekat fakir miskin. Sekurang-kurangnya satu kati. Habis kita buat, bagi berapa kita bagi? Yang kita bagi fakir miskin 1/3 tak? Terlebih baik. Bagus sangat dah tu. Tapi ketahuilah, yang wajib cuma yang fakir miskin punya bahagian. Cuma satu kati aja. 600, 500, 600 gram aja. Itu yang wajib. Kalau tak bagi dekat fakir miskin 500-600 gram satu kati tadi, tak sah korban. Tapi kita bagi 1/3. Bagus. Malah bukan 1/3 bagus. 2/3 lagi bagus. Malah bukan 2/3 bagus, 3/3 lagi bagus. Cuma kita bagi okeylah tu 1/3. Wajib 600 gram itu dah berapa kilo dah tu. Okeylah tu. Okeylah. Okeylah. Memang okey pun. Okey. Yang kita buat 1/3 kita bagi fakir miskin, yang 1/3 kita bagi orang kaya. Apa maksud orang kaya? Maksud orang kaya orang yang haram terima zakat. Tu maksud orang kaya. Haram terima zakat. Itulah orang kaya. Boleh terima zakat tak? Tak boleh. Kau kaya. Kita faham kaya macam mana tu? Ada banglo kot. Tak. Maksud kaya dalam kitab. Dah bunyi. Kita azan dulu. Lepas ni kalau ada soalan, kita tengok soalan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. As-salatu maqam mahmud. Baik. Syarat keberapa dah tadi? Syarat dia mesti kena bagi orang miskin. Sekurang-kurang yang wajib adalah satu kati ataupun 500 gram. Sekali masak gulai yang padan, yang biasa orang buat.
baru sah. Kerana bagi pula mesti orang miskin. Kalau bagi orang kaya yang maksud kaya tadi tak boleh terima zakat tadi, tak sah. Dah bagi ke orang. Bagi. Tapi dia yang dia bagi dekat orang yang tak boleh terima zakat. Maknanya orang kaya lah. Dia tak kaya sangat, rumah pun sewa. Bukan maksud tu kaya tu. Maksudnya dia, kalau dia haram terima zakat, dia kaya lah tu. Okay? Jadi itu syaratnya. Mesti, walaupun sikit. Dia pula, dia bukan bergantung kepada banyak atau sikit daging. Contohnya, kalau satu lembu tu buat 7 orang, maka setiap peserta, setiap orang bagi 7, setiap orang satu kati lah, 600 gram. Kalau 7, 6 kali 7, 4 kilo, 4.2 kilo. 4.2 kilo lah untuk seekor lembu. Sebab ada 7 orang. Kalau dia seorang je lembu tu, 600 gram juga. Wih, banyaklah dia dapat. Yang lain, kalau dia nak ambil semua, dapat. Janji, setiap peserta, setiap orang yang masuk korban, dia kena wajib bagi dia daging korban tadi satu kati. Kalau satu lembu 7, jadi campur-campur jadi 4.2 kilo. Kalau dia seorang seekor lembu, 600 gram juga. Yang wajib. Yang lain dia boleh balik. Boleh buat balik. Boleh makan semua, boleh. Kalau nak pahala lebih, baru kita bagi yang 1/3 ke apa semua tadi. Itu yang wajib. Kalau buat satu lembu tu 5 orang. Saya sebut sebelum ni. Sebelum ni. Kita ni, asal seekor lembu je, mesti buat 7. Pernah tak? Seekor lembu buat 5 orang. Tak pernah? Ada? Ada, okey lah. Ada tempat tak pernah pun. Sebanyak-banyak seekor lembu 7. Tapi boleh je seekor lembu buat 3 ke 4 ke. Tapi bayar lebih lah. Kalau orang lain seekor lembu tu bayar 780. Dia sebab bahagi 7 orang, dia kalau buat 3 orang, jadi lah 1,500 kot seorang. 1,500, 1,600 kot seorang. Sebab satu lembu tu 3 orang, boleh. Bukan mesti buat 7. Kita asal lembu mesti 7, 7, 7, 7. Sekali-sekala buatlah 6 ke 5 ke 4 ke. Maksudnya lebihkan sikit. Jadi kalau katalah dia buat 3 orang untuk seekor lembu, seorang keluar 1,600 sebab 3 orang je. Berapa banyak nak kena bagi yang wajib ni? Sama juga, satu kati. Jadi maknanya 666 1.8 kilo. Sebab seorang satu kati 600 gram. Itu yang wajib. Maka sah lah. Habis yang kita buat 1/3 tu, itu cara Ibn Abbas. Cara baik lah. Sebab kita bagi lebih daripada sepatutnya. Lebih daripada untuk sah tu, lebih. Itu syarat yang tak akhir lah. Syarat sah korban yang tak akhir. Tak cukup yang ini semua, tak sah korban. Apa? Binatang bukan an'am. Dia pergi buat rusa, mentang-mentang lah dia beli rusa, tak sah. Tuan-tuan, tak cukup syarat semua tadi. Betul dah, lembu, kambing betul dah. Tapi tak cukup umur, tak sah. Lembu cukup umur, tapi cacat, tak sah. Cacat yang tadi tu lah, yang kata ada aib, ada cela, tak sah. Lepas tu pula cukup dah. Tak ada cela, cukup dah semua, cukup umur semua. Tapi pergi sembelih lepas subuh. Lepas main subuh hari raya tu terus sembelih. Tak sah. Sebab tak sampai waktu dia lagi. Tak sah. Sebab tak masuk waktu. Dia bila sampai masuk waktu? Setelah syuruk, tambah sikit masa lagi. Kalau syuruk pukul berapa? 7:02 minit, syuruk lebih kurang, mudah-mudahan kata 7:30 baru sah sembelih waktu. 7:30 hari raya Aidil Adha. Dia sembahyang raya ke? Dia tak sembahyang raya ke? Tak ada kena mengena dalam sah atau tidak korban itu. Kalau 7:02 minit syuruk, 7:30 lebih kurang baru sah. Kalau dia sembelih pukul 7, tak sah. Walaupun hari raya dah ni. Tak sah. Okey. Apa lagi? Waktu. Dan jika dia korban tapi dia langsung tak bagi kat fakir miskin tadi. Langsung tak bagi. Semua dia ambil. Ataupun semua dia bagikan orang kaya, orang kaya, bukan orang miskin. Bagi orang juga, tapi dia bagi kat orang kaya. Atau dia ambil separuh, dia bagi kat orang kaya separuh. Orang miskin langsung tak ada habuan. Walaupun yang wajib iaitu satu kati tadi, maka tak salah juga. Cuma dalam masalah tak sah binatang. Binatang tu binatang bukan an'am, bukan bahimatul an'am, bukan binatang ternakan. Tak sah terus selama-lamanya, tak sah lah. Tak boleh buat apa dah lah.
Kalau tak cukup umur, sembelih juga, tak sah. Habis ya cerita, tak sah tu habis cerita. Kalau semua cukup, cacat, tapi dah sembelih, tak sah juga. Habis, tak boleh dah. Kalau sembelih sebelum waktunya, tak sah terus. Tapi dalam masalah ni boleh nak sah lagi. Masalah apa? Dia tak bagi fakir miskin tadi. Boleh lagi nak sah. Walaupun dah berlaku 18 tahun. Macam mana caranya? Sekarang ni, dulu dah buat dah. Macam mana dia buat? Anak nak kahwin. Jadi dia kata alang-alang, dia bijak ke? Modal tak banyak sangat. Anak nak kahwin. Kalau ajak semua orang kena tumbang seekor lembu. Macam mana dia buat tau? Dia buat pada hari raya korban, katalah hari ketiga, buat kenduri kahwin. Dia beli hutang dulu, lembu tu. Hutang dulu. Boleh lah orang bagilah hutang. Hutang dulu. Beli. Kemudian ditumbangkan pada raya ketiga. Ni kisah benar ni. Raya ketiga. Niat korban lah. Raya ketiga. Tumbang. Bila tumbang, raya ketiga, lepas tu masak orang duit. Memang dia ada berhutang. Berhutang tu cerita lain. Hutang dia dengan tuan lembu cerita lain. Tapi lembu dah jadi dia punya. Lembu tu dia punya. Jadi tak ada masalah buat korban. Buat korban sembelih. Masak semua. Semua dia masak. Lepas tu bagi makan kat semua orang yang datang kenduri kahwin. Masa nak balik, salam cangkuk tak? Cangkuk. Dapat modal balik. Untung lagi. Pandai otak dia. Mega pandai ni. Cangkuk. Tengok loh. Kita dapat untung lah. Ini macam meniaga ini macam untung lah. Banyak untung lah. Untung lah. Dapatlah modal balik. Kenduri kahwin. Dapat. Buat kenduri kahwin. Pahala korban dapat, dia kata, cerdik dia ni. Pahala korban dapat, duit pun dapat balik. Cerdik tak? Cerdik okey. Tiba-tiba, tadi dia masak semua. Nama dia seorang kan? Dia seorang je buat. Maka tak banyak pun, 600 gram je. Kalau lembu tu 7, jadi 4 kilo lebih. Tapi lembu tu dia seorang, sebab dia nak buat kenduri kan? Dia seorang. Maka, dia pun buat, dia tak tahu syarat sah tadi tu. Yang lain dia tahu, lembu lah, umur lah, semua tahu. Yang tu dia tak tahu. Dia pun buat. Lepas dia buat, makan-makan semua, habis dah. Anak dah dapat beli cucu dah. Cucu pun nak kahwin dah. Berapa belas tahun tu? Mungkin 20 berapa tahun dah. Baru dengar macam ni. Tuntung dengar ni. Baru dengar lah, pucat muka dia. Sudah lah. Dah lah dia dapat lagi untung. Dia pun macam mana nak selesai. Dalam masalah ni, syarat sah yang ini, iaitu bayar orang miskin, dia boleh settle lagi. Iaitu, dia kena ganti. Sekarang, bila dia sedar, bila dia tahu tu, dia kena ganti. Wajib dia ganti. Ganti macam mana? Dia pergi beli daging. Tak kisahlah, beli kat mana-mana pun. Janji, daging lembu, daging yang dia korban lah. Dia korban daging lembu, beli lembu. Belilah. Yang halal lah, beli daging. Beli kat Lotus yang berbuka. Beli. Beli. Agak-agak berapa banyak nak beli? Berapa orang yang buat korban tu? Kan seorang. Nak beli sekilo lebih sikit. Kalau bagi 600 gram juga kedekut sungguh. Boleh lah, sah lah. Beli 600 gram. Lepas tu cari orang miskin. Bagi. Walaupun bulan tu bukan bulan korban. Walaupun daging tu bukan daging lembu korban. Daging Australia mana. Tahu kan? Ambil, cari orang miskin, bagi. Ni apa ni daging korban? Korban apa ni bulan Muharram? Kau diam-diam ambil je makan. ambil. Maka sah korban. Baru sah korban. Sebab dia boleh macam bukan kodok, boleh ganti. Tapi kalau salah binatang dulu dia buat rusa, tak sah dah, tak boleh cover, tak boleh ganti dah. Tak cukup 2 tahun sembelih, tak sah seterusnya. Sembelih awal, tak sah seterusnya. Sebelum masuk waktu, tak boleh buat apa dah. Tapi yang ini boleh lagi. Iaitu dia panggil kodok, bukan kodok lah, ganti balik. Carilah mana-mana lembu, daging lembu. Yang jual, beli, niat hati je, tak payah sebut pun. Niat hati je dan cakap dekat orang miskin tu. Kena cakap. Dia cakap dia, ni adalah daging korban aku. Walaupun bulan tu bukan bulan korban. Niat ke hati dan cakap kat fakir miskin. Apa tujuan niat ke hati? Tujuan niat ke hati sebab nak ganti tadilah, qada tadi. Apa tujuan cakap kat orang miskin? Supaya dia tak jual kepada orang kafir. Manalah tahu. Sebab bagi orang miskin, dia terima daging, dia boleh jual. Bagi orang kaya, dia terima daging, dia tak boleh jual. Haram jual. Dia cuma boleh bagi kat orang lain. Itu pun khilaf ulama'. Ada ulama' kata nak bagi kat orang lain pun tak boleh. Dah terima daging, dia kena makan. Tapi tak apalah, ada khilaf. Sebab kata boleh bagi kat orang lain. Sebab dah banyak sangat, kita bagi pula kat orang lain. Kita ni kaya. Kaya dengan maksud tadilah, tak boleh terima zakat. Kita bagi kat orang lain. Orang lain tu terima, boleh bagi banyak ramai mana sekalipun.
tak boleh, tapi jual haram. Jual daging korban. Walaupun setelah bertukar tangan, 10 tangan yang bertukar. Kita buat korban, kita bagi kat orang kaya, orang tu bagi kat orang lain sampai 10 kali bertukar tangan sekalipun, tetap tak boleh jual juga. Tak boleh jual, bukan tetap tak boleh jual kalau dia tu kaya. Dan kalau dia tu miskin, baru boleh jual. Sampai kat dia miskin, dia boleh jual kalau dia nak jual. Tapi dia haram jual dekat orang kafir, walaupun dia boleh jual. Walaupun yang dijual tu dalam bentuk masakan, dah masak, sekalipun orang kafir tak boleh makan. Kalau dia ada kedai ke apa kan, dia jual bihun goreng ke, ada daging korban tu, kita miskin. Bila kita miskin, kita boleh jual. Ya, okey, dia masak. Lepas tu dia jual bihun goreng, dalam tu ada lembu, ada tu lah daging korban tadi. Dia jual. Orang Islam beli, okey. Orang kafir beli je, berdosa balik. Walaupun dah bertukar tangan banyak kali. Jadi daging korban yang diterima oleh orang kaya dengan maksud yang tak boleh terima zakat, tak boleh jual. Dia boleh buat apa? Makan atau bagi yang lain. Dan yang terima tu pula siapa? Kaya juga. Dia boleh makan atau bagi yang lain, orang lain. Begitulah. Sehingga orang miskin. Orang miskin terima, boleh makan, boleh jual. Dan boleh bagi orang lain. Orang kaya. Walaupun boleh jual, orang miskin boleh jual. Walaupun boleh jual, haram jual dekat orang kafir. Daging ni sama dengan daging akikah, sama je. Sama hukum. Akikah pun sama. Sembelih akikah, daging ibadah. Dia panggil daging ibadah. Daging akikah, sembelih, kita kerja kilang, campur orang Islam dengan orang kafir ada, ajaklah sekali makan kambing. Ajak buat makan mai aku buat anak aku sembelih kambing akikah. Kau tak tahu akikah, kau datang makan je lah kenduri rumah aku. Dia pun datang makan, dia kafir. Dosa kita kena ganti balik. Sama dah, korban pun sama, akikah pun sama. Sama dua-dua daging ibadah. Jadi dah buat dah dulu macam mana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dulu dah buat dah. Anggarkan berapa banyak orang kafir makan akikah tu. Atau korban pun samalah. Buat korban, aku banyak daging korban kat rumah aku ni. Mari datang rumah makan, aku buat sup. Sup giabok, sup itu, sup ini. Ajak orang Islam, no problem. Ajak orang kafir aje. Tak boleh. Tak boleh makan. Kalau dah benda tu telah berlaku, anggarkan banyak mana daging yang dimakan. Daging je, tulang tak payah kira. Banyak mana anggarkan. Akikah tadi, kambing tadi, berapa orang kafir makan, berapa kilo ke, berapa gram ke. Kalau korban pun tak apa, masak yang dia masak tadi, berapa yang orang kafir makan, yang dia ingat-ingat lah. Atau belilah lebih sikit, pergi qada ganti balik lah. Maksud samalah tadi, ganti balik. Kalau akikah masak balik, bagi kat siapa. Apa ni? Akikah. Bila dapat anak? Ni lama. Qada tak payah cerita lah. Cerita nanti kan jatuh maruah pula. Bagi je daging tu. Kalau daging, kalau lembu tu lembu korban, maka bagi mentah. Cari mana-mana, bagi mentah. Untuk anggarkan berapa banyak orang kafir makan. Walaupun telah berlaku 18, 20, 30, 40 tahun zaman sebelum merdeka sekalipun. Habis. Wallahu a'lam. Okey, puas hati. Complete set. Tangguh dulu. InsyaAllah kita jumpa balik lepas raya ke? Tak silap ke ada satu lagi ya? Tak ada dah. Sambung baliklah kita idaman penuntut. Idaman penuntut kita sambung balik. Ada sekali lagi. Ada sekali lagi. Kalau ada sekali lagi, mungkin kita akan bincang berkaitan dengan takbir-takbir raya sebagainya. Sikit-sikit kan, kalau ada soalan korban ke, nanti ada sekali lagi. Hari Senin 3 hari sebelum raya. Senin je lah. Senin ada satu lagi, Maghrib. Jadi waktu kita bahas sekali, kita jumpa sekali lagi. Kalau ada soal nantilah. Saya sampai terus soal nanti. Dan kita cerita tentang takbir-takbir kan. Takbir raya, takbir muqayyad, takbir mursal. Kita ulang balik. Dah faham dah, kita ulang balik je. Sedangkan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum.